Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Mokhtar bin Mansur, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah PPD Kuala Mudayan. Yang berusaha Cikgu Balkis binti Nordin, Pengetua SMK Sungai Pasir Kecil selaku penganjur bengkel pada hari ini. Yang berusaha Puan Nur Azura binti Mat Isa, Pegawai SISC Plus Sains dan Matematik PPD Kuala Mudayan. Yang dihormati Cikgu Ku Haslizam bin Ku Azmi, penceramah undangan kita pada hari ini dari SMK Permatang Bonglai yang juga merupakan seorang guru cemerlang matematik dan jurulatih utama kebangsaan format baharu KSSM Matematik 2021. Seterusnya, Mudayan dan juga semua guru dan pelajar yang sedang mengikuti program merungkai format baharu KSSM Matematik SPM 2021 yang diadakan secara atas talian. Hadirin sekalian, program kita hari ini adalah merupakan anjuran SMK Sungai Pasir Kecil dengan kerjasama Unit Sains dan Matematik Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan. Bagi memberkati majlis kita pada petang ini, marilah sama-sama kita mendengarkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Fadil bin Majid. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat, taufik, inayah dan izinmu, kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kerana dapat menjayakan majlis yang penuh dengan limpahan barakah ini. Kami menadahkan tangan kehambaan, memohon belas ihsan, hidayah serta limpahan hikmahmu agar majlis ini mendapat keberkatan dan berjalan dengan lancar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahilah kami ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, amalan yang engkau redai dan rezeki yang luas. Bukakanlah pintu hati kami agar sentiasa mendapat taufik dan hidayahmu. Padukanlah ya Allah tenaga dan usaha kami untuk menggempur anjakan sikap dan pemikiran bagi menghadapi dunia pendidikan kini. Kurniakanlah kepada kami kekuatan rohani dan jasmani, cetusan idea dan gerakan minda untuk terus menjana kecemerlangan dalam perkhidmatan ini. Ya Allah, ya Hamid, ya Hakim, di saat ini kami rafakkan tangan kehambaan mengharapkan ihsanmu agar engkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang telah dicapai, seterusnya menganugerahkan kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan yang lebih bermakna dalam semua bidang pada setiap masa. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam ومن سيء الأسقام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمحسننا ومقصرنا لعاملنا وهب لنا الكل بوجهك الكريم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya, marilah bersama-sama kita mendengar ucapan aluan daripada Cikgu Balkis binti Nordin,
Pengetua SMK Sungai Pasir Kecil selaku sekolah pengelola program kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha Encik Muhtar bin Mansur, Tuan PPD Daerah Perbudayan, yang berbahagia penceramah undangan kita pada hari ini iaitu Encik Haslizam bin Azmi dari SMK Permatang Bonai. Yang dihormati Puan Nur Azura binti Madisa, Pegawai SIS Plus Sains dan Matematik PPD Perbudayan. Yang dihormati Cikgu Farah Hayana binti Haji Idris, Guru Cemerlang SMK Sungai Pasir Kecil sebagai moderator program kita pada hari ini. Seterusnya guru-guru matematik daerah Perbudayan. Tidak ketinggalan juga kepada semua yang menyaksikan perkongsian bengkel merungkai format baharu KSSM Matematik SPM 2021 yang diadakan secara atas talian. Tuan-tuan dan puan-puan, bengkel pada kali ini merupakan anjuran SMK Sungai Pasir Kecil dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Perbudayan, dan matlamat utama bengkel ini diadakan bertujuan membantu guru-guru matematik, khususnya guru-guru matematik di daerah Perbudayan untuk merungkai segala permasalahan berkaitan format baru KSSM bagi mata pelajaran matematik SPM 2021. Matematik merupakan mata pelajaran keras yang wajib diambil oleh semua murid yang mengikuti sistem pendidikan kebangsaan. Selaras dengan perubahan kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan, guru-guru seharusnya memainkan peranan yang cemerlang dan efektif dalam melaksanakan amanah yang mencabar ini. Seorang guru yang efektif semestinya mempunyai kecekapan yang mendalam dalam bidang atau subjek yang diajar, serta mempunyai pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang komprehensif terhadap bidangnya bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik dan berkesan. Guru juga seharusnya sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam subjek yang diajar agar sentiasa up-to-date, menarik, bertenaga dan inspirational, serta sentiasa cakna dengan keperluan dan kehendak murid agar suasana pengajaran dan pembelajaran mampu menarik minat murid terhadap mata pelajaran matematik itu sendiri. Oleh itu, diharapkan bengkel ini dapat membantu guru-guru merungkai segala permasalahan serta mempersiapkan guru-guru agar lebih cakna akan perubahan yang berlaku dalam format baru KSSM Matematik SPM 2021. Akhir kata, selamat berbengkel. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Balkis binti Nordin atas ucapan aluan sebentar tadi. Seterusnya, bagi menyempurnakan program kita pada hari ini, marilah sama-sama mendengar amanat dari Cikgu Muhtar bin Mansur, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah PPD Kuala Mudayan, dan seterusnya merasmikan program kita pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamil khair. Terima kasih kepada pengacara majlis kita pada hari ini yang berusaha Puan Balkis Nordin, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pasir Kecil, yang menjalankan kurs setia kita pada hari ini Puan Nur Azura, Pegawai SIC Matematik dari Unit Sains dan Matematik PPD Kuala Mudayan, yang kita raikan penceramah khas kita pada hari ini Encik Ku Haslizam Ku Azmi, Guru Cemerlang Matematik dari Sekolah Menengah Permatang Bonai, Sekolah Menengah Kebangsaan Permatang Bonai, rakan saya, rakan lama ni. Dan Puan moderator kita Puan Farah Hayana Idris, Guru Cemerlang Matematik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pasir Kecil. Jadi alhamdulillah
hari ini dapat kita berpeluang dalam satu program merungkai format baharu KSSM Matematik tahun 2021. Program ini merupakan satu program yang dianjurkan oleh Sekolah Menengah Sungai Pasir Kecil dengan kerjasama daripada Unit Sains dan Matematik PPD Kuala Mudayan. Tuan-tuan dan puan-puan dan anak-anak pelajar yang saya hormati sekalian, dalam tempoh kita berhadapan dengan pandemik ini, kita tidak mempunyai ruang dan masa yang cukup untuk kita melaksanakan tugasan seperti mana sedia ada sebelum ini. Jadi dalam keterbatasan ini, kita terpaksa mencari ruang dan peluang untuk memastikan anak-anak kita dan juga semua yang berkaitan dapat menjalani ataupun mendapat manfaat daripada program-program yang disusun dan diatur oleh semua pihak. Dalam keadaan ini, kita dapati perkembangan KSSM menyebabkan pengetahuan baharu perlu disampaikan kepada semua, bukan kata dalam kalangan guru-guru, malah juga di kalangan pelajar-pelajar juga perlu mengetahui bagaimana format baru ini perlu sampai kepada daripada pihak atasan sampailah kepada pihak sampailah ke peringkat akar umbi, iaitu di kalangan pelajar-pelajar kita. Jadi alhamdulillah pada petang ini satu program yang cukup bermakna, yang mana kita melihat, kalau dilihat di peringkat PPD KLY ini, keputusan matematik kita masih lagi pada angka yang agak besar, iaitu 5.29, dan kita telah pun membuat unjuran bagi tahun 2021 ini untuk kita mencapai kepada 5.11. Pada saya masih lagi angka besar, kerana kita masih lagi kepada angka kepala 5. Saya kalau berharap, sangat berharaplah kita berusaha untuk memecah angka 5 ini supaya mendapat kepada angka 4. Ia berdasarkan balon balas daripada kalangan guru-guru matematik ini, kita dapati masih ramai lagi yang tidak dapat menguasai format baharu matematik SPM tahun 2021 ini. Jadi dengan itu kita berharap majlis kita pada hari ini akan memberi ruang dan peluang, khususnya meningkatkan lagi pengetahuan baru kepada rakan-rakan guru kita. SPM 2021 insya-Allah yang akan dilaksanakan pada bulan Mac tahun 2022 nanti, ia merupakan tahun yang pertama bagi pentafsiran yang mengikut KSSM ini. Jadi pemegasaan pemahaman dan kebolehan guru untuk menjalankan pentafsiran mengikut KSSM ini adalah sangat penting dan perlu ia mengikut landasan yang betul untuk kita memastikan pencapaian dapat ditingkatkan. Tuan-tuan dan puan-puan, program kita pada petang ini mempunyai beberapa objektif yang tertentu. Yang pertamanya adalah untuk kita membuat bimbingan kepada semua guru-guru matematik, khususnya di sekolah menengah ini, dalam merongkai format baharu matematik bagi SPM 2021. Dalam masa yang sama juga, perjalanan program ini akan menjadi sebagai satu follow up, follow through kepada pihak Unit Sains dan Matematik di PPD ini untuk memastikan pelaksanaan perancangan strategi organisasi yang telah dirancang sebelum ini dapat berada pada landasan yang betul. Di samping itu, ia juga memberi kepahaman dan juga untuk meningkatkan pengetahuan khususnya kepada guru matematik yang mengajar di tingkatan 4 dan tingkatan 5 bagi memastikan PDP yang dilaksanakan dan pentafsiran yang diberikan itu adalah mengikut seperti mana apa yang telah digariskan di dalam format KSSM. Dengan itu, ini akan memberi ruang dan peluang kepada guru-guru untuk menyediakan, malah mengumpul seberapa banyak soalan pentafsiran yang mengikut aras pembelajaran yang terbeza dan ia mampu memberi satu kesan yang impak yang tinggi khususnya kepada anak-anak pelajar kita. Jadi sekali lagi saya bagi pihak Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih khususnya kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pasir Kecil yang telah berjaya untuk melaksanakan program kita pada petang ini, dan
Kepada rakan saya, Cikgu Ku Hasni Nizam, saya mengucapkan banyak ribuan terima kasih di atas kesudian untuk berkongsi ilmu dengan rakan-rakan guru dari Kuala Mudayan ini. Dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya merasmikan program merungkai format baharu KSSM Matematik SPM tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dengan ini saya dengan berbesar hati menjemput Cikgu Ku Hasizam bin Ku Azmi untuk merungkai baharu matematik KSSM, dan saya rasa Cikgu Ku Hasizam tidak perlu saya perkenalkan lagi. Umum mengetahui Cikgu Ku Hasizam banyak berkongsi tentang amalan terbaik matematik dalam bidang maupun SPM ataupun di menengah atas anda. Dengan segala hormatnya, mempersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya pun baca ramai yang cakap tak dengar. Sekejap saya nak dengar. Hasizam banyak berkongsi tentang amalan terbaik matematik dalam bidang Okey, terima kasih Cikgu Farah. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersiaran bersama-sama walaupun di dalam atas talian untuk merungkai format baru KSSM 2021. Walaupun format ini sebenarnya sekejap lagi saya cerita. Sebelum itu saya nak ucap terima kasih dekat SMK sekolah Cikgu Farah, PPD KMY kerana ambil inisiatif untuk bersama-sama. Kalau saya lihat YouTube ini, alhamdulillah kan ramai, bukan setakat dari negeri Kedah saja, sampai Kelantan. Saya ada bacalah juga di sini kan, kira banyaklah kan. Memang kita nak perluaskan, walaupun kalau tengok balik format baru ini untuk pengetahuan guru-guru, bukan baru dah kan, dah maksud dia ini tahun kedua. Sepatutnya bila bercakap format baru ini kita dah clear dah. Maksud dia kita dah clear untuk guru-guru satu Malaysia. Kita dah clear sepatutnya. Sepatutnya sebelum raya puasa tahun 2020. Kita clear, tetapi memandangkan pandemik. Selalu saya cakap, memandangkan pandemik berlaku, format baru ini dienjak. Ini bahasa Kedah lah, dienjak sedikit. Bagi saya pada tahun 2020 dah clear. Maksud dia dah clear semua untuk guru-guru. Di mana kita panggil JU daerah. Kita bagi dekat JU daerah bagi dekat sekolah. Tetapi itulah kita cakap kekangan. Bila kita cakap kekangan ini, mungkin berlakunya pandemik itu guru-guru yang hadir untuk mendengar taklimat berkaitan dengan format baru tidak dapat sampaikan untuk rakan-rakan sekolah. Itu kita tak salahkan siapa-siapa. Tapi saya ucap terima kasih kepada PPD KMY. Dia buat lagi. Dia buat dan buat. Kalau boleh, kita kalau nak share dekat semua guru matematik, dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Bagi kali ini clear. Maksud dia saya tak payah bagi dah sekali. Kan? Maksud dia sekali ni kita bagi clear. Itu sepatutnya. Okey, saya pun tak nak buang masa, tak nak lengahkan masa. Walaupun banyak kekangan-kekangan, kalau kita lihat tadi, ada suara bergema. Itulah kekangan-kekangan. Kalau cikgu tengok, kekangan-kekangan lah. Bila melibatkan online ini. Sama juga kita dengan pelajar kita pun. Benda-benda yang sama sebenarnya akan berlaku. Tetapi kita ambil positif. Tahniah dekat PPD KMY. Tahniah. Maksud dia. Bukan tahniah sebab panggil saya. Sebab buat program untuk semua guru-guru matematik bagi clear.
Bagi clear sebenarnya. Okey, tanpa membuang masa, saya nak bercakap sedikit berkaitan dengan format baru ini. Saya nak cakap pun tak lama. Maksud dia, guru-guru sebenarnya dah tahu. Dah clear. Mungkin sedikit-sedikit lagi. Tak clear sangat. Okey. Dari Seremban ada, dari Johor ada, banyak. Saya sambil bercakap ini pun, saya tengok juga live YouTube. Okey, ini nama saya Cikgu Kuaslizam bin Kuazmi. Pengalaman baru 16 tahun, ramai lagi guru-guru yang hebat di dalam live chat kita ini kalau tengok Satu Malaysia. Cuma hari ini saya nak bercakap based on experience yang diberi, tanggungjawab oleh lembaga peperiksaan. Walaupun ramai kita, maksud dia ramai guru-guru, lebih pada 2-3 orang yang menjadi jurulatih utama kebangsaan. Tetapi hari ini saya bercakap bagi pihak lah. Bagi pihak. Alhamdulillah. Okey, kita nak tengok. Inilah sebenarnya panel jurulatih utama kebangsaan. Untuk guru-guru boleh panggil. Ada dari Perak, ada dari Selangor, ada dari Melaka, Johor, Pahang, Terengganu. Maksudnya cikgu-cikgu pun boleh panggil. Cikgu-cikgu yang saya tunjuk ni. Saya tunjuk dekat depan ini. InsyaAllah boleh sebenarnya. Boleh. Inilah panel jurulatih utama kebangsaan yang kita sepatutnya clearkan yang saya cakap tadi sebelum Hari Raya 2020. Tetapi pandemik berlaku. Bila pandemik berlaku, kita kena faham. Banyak atas talian. Tetapi Alhamdulillah 2 negeri. Saya sepatutnya 3 negeri. Saya bagi dekat Kedah. Saya bagi bersemuka. Dekat jurulatih utama daerah. Termasuk Cikgu Farah. Banyak lagi kalau ni Cikgu Muhammad Rizwan. Yang banyak hantar KMY ada 4 orang kalau tak salah saya. Hantar untuk daerah. Tetapi tak apa. Dia orang panggil saya lagi sekali, kita bagi. Kita bagi clear semua. Itu maksud dia. Okey, di sini ini ada bersama-sama dengan pegawai lembaga peperiksaan. Jadi apa yang pegawai cakap, kita cakap benda yang sama lah. Kita cakap benda yang sama. Okey, di sini untuk pengetahuan guru-guru. Untuk pengetahuan guru-guru bila berlakunya format baru ini. Sebab apa berlaku format baru? Sebab apa? Sebab berlakunya perubahan kurikulum. Bila berlakunya perubahan kurikulum, maka dah cukup haul pada 2017. Student tingkatan 1. 2021, student tingkatan 5. Berlakulah format baru KSSM 2021. Sepatutnya dia clear dekat mana? 2021 lah SPM. Tetapi pandemik lagi. Jadi kita enjakkan pada 2022 bulan 3 kalau tak salah saya. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa berlaku, bulan 3 ini kita akan nampak. Kita akan nampak clear format baru. Dia memang kalau kita tengok balik bila bercakap format baru ini, majoriti guru matematik terutama guru-guru SPM amat risau. Amat risau, standard cikgu. Bila kita risau, itulah jiwa seorang guru. Maksud dia kalau kita tak risau, kita kurang sikit jiwa. Bagi guru-guru SPM, insyaAllah cikgu jangan risau sangat. Sekejap lagi kita tengok macam mana, apa yang kita nak prepare dekat anak pelajar kita. Kita nak rungkai sikit-sikit. Itu maksud dia. Okey, di sini kalau cikgu tengok balik, di mana cikgu nampak fokus dan pedagogi ini? Fokus dan pedagogi ini untuk pengetahuan cikgu memang berada di dalam setiap DSKP. Memang berada dalam setiap DSKP. Di sinilah untuk pengetahuan cikgu-cikgu kita fokuskan. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu kita akan fokuskan di mana kita akan fokuskan sekejap. Okey, di sini kita akan fokuskan.
Maksud dia dekat nombor dan operasi, dekat bidang pembelajaran itu cikgu-cikgu. Dekat bidang pembelajaran ini kita akan fokuskan. Okey. Dekat bidang pembelajaran. Okey, saya clearkan sikit. Kita akan fokuskan dekat bidang pembelajaran. Cikgu-cikgu kena clear berapa bidang pembelajaran di dalam DSKP tersebut. Maksud dia di situ. Kita ada 5 bidang. Sebab semua ini akan diguna pakai. Sebab semua itu akan diguna pakai. Maksud dia akan diguna pakai di dalam pembinaan item nanti. Itu yang kita cakap, guru-guru kena clear bidang pembelajaran tersebut. Kena faham. Kalau saya tanya dekat sini, dekat cikgu-cikgu, agak-agak cikgu, bidang statistik dan kebarangkalian ada berapa peratus? Maksud dia ada berapa peratus di dalam berapa peratus dalam macam mana nak cakap, dalam banyak-banyak topik itu bidang statistik dan kebarangkalian ada berapa peratus? Matematik diskrit ada berapa peratus? Ini semua guru matematik. Berapa topik dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5? Itu yang kita nak tanya cikgu-cikgu. Berapa topik yang dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5 yang guru-guru kena kuasai? Itu kita cakap bila format baru ini guru-guru kena master content. Dia kena master content tersebut. Maksud dia di situ. Dia kena master lah. Baru dia boleh kuasai dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Di sini kalau saya tanya tadi, matematik diskrit berapa persen? Berapa topik matematik diskrit? Maksud dia di sini untuk guru-guru dia mesti kuasai. Satu lagi kemahiran. Kita akan tanya kemahiran abad 21 di dalam soalan-soalan SPM. Kemahiran abad 21 macam mana? Di dalam kemahiran berfikir aras tinggi, di dalam soalan kita akan tanya. Kemahiran abad 21, maksud dia waktu PDPR ke macam mana sekarang ni. Kalau cikgu tengok, kalau kita menggunakan ini pun kita boleh buat aktiviti-aktiviti kumpulan. Itu maksud dia. Okey. Ini clear. Untuk guru-guru faham, kita dalam pembinaan item, lembaga peperiksaan akan rujuk DSKP. Apa yang ada dalam DSKP boleh ditanya. Itu cikgu-cikgu kena faham. Apa yang berada dalam DSKP boleh ditanya. Ini saya bagi first untuk cikgu-cikgu fikir. Maksud dia untuk pengetahuan guru-guru juga, DSKP adalah rujukan premier kita. Untuk student, buku teks adalah rujukan premier. Bagi guru-guru, buku teks adalah rujukan sekunder. Jadi apa-apa soalan akan refer DSKP. Ada dalam DSKP, insya-Allah boleh ditanya di dalam SPM sebenar. Itu kita bagi clear. Nanti cikgu-cikgu cakap dalam buku teks tak ada. Maksud dia macam tu. Dalam buku teks kita tak tanya pun. Okey. Buku teks adalah rujukan sekunder. DSKP rujukan premier. Itu yang cikgu kena faham. Kalau cikgu nak argue soalan apa-apa, kena buka DSKP dulu. Ada tak? Melepasi tak soalan-soalan ini? Maksud dia di situ. Bagi guru-guru, saya harap benda itu clear lah. Okey, ini perubahan. Kita bawa juga daripada BPK punya. Ini slide BPK sebenarnya. Tetapi kita nak cakap bahawasanya soalan-soalan dibina based on DSKP. Itu guru-guru kena master DSKP sama. Maksud dia dari KBSM 3 bidang,
jadi 5 bidang. Itu maksud dia. Okey, ni tak masuk lagi berkaitan dengan tajuk baru. Saya cuma bagi view, bagi guru-guru. Ada bagi guru-guru tingkatan 5. Tingkatan 5 ini kadang-kadang dia tak pernah turun mengajar tingkatan 1. Bila tak pernah turun mengajar tingkatan 1, dia tak tahu berapa topik tingkatan 1. Berapa topik tingkatan 2. Bagaimana guru-guru tingkatan 1? Dekat adakah soalan-soalan tingkatan 1 ini akan berada dalam SPM sebenar? Itu yang kita clear. Kita nak bagi clear, cikgu-cikgu kena faham bidang pembelajaran dan tajuk dari tingkatan 1. Yang ini kita nak rungkaikan. Maksud dia, kita nak bawa benda ini sehingga format SPM. Macam mana? Ada cakap 56 topik. Kalau boleh kira balik. Saya rasa tak sampai 56 cikgu. Saya baca ni. Tingkatan 1 ada 13, tingkatan 2 ada 13. Tingkatan 3 ada 9, tingkatan 4 10, tingkatan 5 8. Cikgu tambah tengok. Ada berapa topik sebenarnya. Jadi dari tingkatan 1 ini kalau cikgu tengok statistik dan kebarangkalian, pengendalian data ini dari tingkatan 1 pun belajar, tingkatan 2 pun belajar, tingkatan 4 belajar, tingkatan 5 belajar. Pengenalan set di mana? Tingkatan 1 adalah asas, tambah dengan form 4, operasi. Jadi di situ yang kita bawa. Itu yang kita bawa. Maksud dia, yang tingkatan 1, 2 ini kebanyakan akan berada di waktu, kesenimungan dia berada di waktu tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ini kita cakap kalau cikgu tengok balik persamaan linear. Ini amat penting. Pernah berada dalam kertas 2 KBSM. Jadi insyaAllah boleh berada di dalam kertas 2 KSSM. Itu yang kita nak cikgu tengok, cikgu bedah di SKP. Dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5 bersama panitia-panitia meeting, buat analisis. Itu yang kita nak cikgu-cikgu buat sebenarnya. Bagi guru-guru tingkatan 1, 2, 3 sumbang soalan dekat guru-guru tingkatan 4, 5. Soalan-soalan tingkatan 1, 2, 3 di situ. Ini kita tengok. Ini untuk pengetahuan cikgu-cikgu. Nanti kita akan huraikan sikit-sikit lagi. Jadi inilah topik-topik tingkatan 2 untuk pengetahuan cikgu. Macam kita tengok kebarangkalian mudah ini berada di tingkatan 4, transformasi isometri berada di tingkatan 5, bersama dengan kongruen dah kita belajar. Bila naik pembesaran kita hanya sentuh keserupaan, tesilasi. Sepatutnya benda-benda ini dah clear. Tetapi kalau kita tengok balik isu-isu dia macam ni lah. Kan? Sepatutnya nanti PPD, contohnya PPD bersama tim task force boleh gerakkan. Gerakkan guru tingkatan 1, 2, 3 apa untuk buat. 4, 5 macam mana? Combine sekali. Baru dia nampak ada kesenimbungan antara tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Maksud dia di situ. Di sini juga kalau cikgu-cikgu tengok, kita boleh buat. Kita boleh modularkan. Kalau tengok tadi, teorem Pythagoras, dia akan bersama-sama dengan kecerunan. Dia akan bersama-sama dengan garis lurus. Dia akan duduk sekali. Mungkin boleh perluaskan lagi dengan nisbah trigo. Dia dah benda yang belajar sekali. Itu kita tengok bila kita cakap. SPM, skop akan ditanya tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Ramai cikgu risau. Tetapi kalau tengok sebelum ini pun KBSM, cikgu-cikgu memang dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Sebab apa tak risau? Sebab kita dah ada soalan-soalan, bagi saya bocorlah, kita dah tahu soalan nombor 12 akan tanya apa, 13 akan tanya apa. Jadi kita tak risau. Kita boleh buat. Bila kita cakap KSSM, tak ada dah. Maksud dia, tak ada dah soalan-soalan yang berulang. Jadi semua terkejut, tak tahu dekat mana, tenggelam punca. Maksud dia macam tu.
nak tanya apa ni? Itu yang kita cakap. Sepatutnya sekejap lagi cikgu tengok apa yang saya nak rungkai sikit-sikit. Yang ni saya nak bagi cikgu nampak. Sepatutnya tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 ini semua berkait dalam matematik ini. Bila dia tak boleh tingkatan 1, dia tak boleh teorem Pythagoras. Contoh saya bagi. Nak cari kecurunan. Bila dia tak dapat cari kecurunan, dia takkan dapat cari garis persamaan garis lurus. Itu yang kita cakap, benda-benda ini yang kita kena bawa sehingga tingkatan 5. Maksud dia. Jadi di sini juga untuk pengetahuan cikgu-cikgu, kita ada tajuk-tajuk baru. Tingkatan 3 start dah tajuk baru. Tajuk apa? Tajuk matematik konsumer tersebut. Simpanan, pelaburan, kredit dan hutang. Bila naik tingkatan 4 ada lagi satu, naik tingkatan 5 ada 2 topik. Semua itu adalah bersangkutan. Ini kalau kita tengok plan dan dorakan memang biasa berada dalam kertas 2. KBSM. Locus pun kemungkinan boleh ditanya. Pernah berada dalam kertas 2 PMR, kertas 2 PT3. PMR ini yang kerap. Macam soalan-soalan SPM, KBSM juga. Kita dah tahu dah locus akan ada. Mungkin boleh ditanya. Garis lurus ini. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu, sebenarnya kita tak banyak pun buang topik-topik. Topik-topik lama still ada di dalam silibus kita. Bila still ada dalam silibus kita, samalah. InsyaAllah kita boleh tanya dalam KSSM. Jadi cikgu jangan risaulah. Cikgu boleh guna KBSM punya soalan. Maksud dia di situ. Untuk guru-guru bagi dekat anak pelajar cikgu. Jadi kita tak payah nak risau sangat. Maksud dia di situ. Yang penting kita buat. Tapi jangan lupa topik-topik baru. Jangan pula bagi topik-topik yang sudah tiada. Itu maksud dia. Okey, di sini untuk cikgu-cikgu tengok, bila kita tengok tingkatan 4 ini. Tingkatan 4 ini untuk pengetahuan cikgu-cikgu, majoriti boleh ditanya dalam kertas 2 KSSM. Majoriti. Topik-topik itu boleh ditanya. Maksud dia, matematik pengguna sukatan serakan data tak terkumpul ini, mungkin kita tanya waktu tingkatan 5. Data terkumpul. Kebarangkalian, penakulan logik, operasi set, rangkaian, semua ini boleh ditanya di dalam kertas 2 SPM. Kalau kita tengok balik, inilah topik-topik dia yang akan berada. Mungkin tingkatan 4 dan tingkatan 5 ini dalam 70%. Saya bagi anggaran, contoh, dalam 70% yang akan ditanya dalam SPM nanti untuk anak pelajar kita. Kita prepare lah. 30% lagi di mana? 30% lagi mungkin akan berada di tingkatan 1, 2 dan 3. Kita pun kena ambil kira ingatan student tersebut. Takkan ada berapa subtopik kita nak tanya soalan itu sampai 9 markah, sampai 5 markah. Itu yang kita kena clear balik. Untuk guru-guru, sebenarnya bila cakap format baru ini tak ada apa pun. Mungkin term pertama ini saja. Bila masuk term kedua, mungkin dah nampak sikit. Bila masuk term ketiga, term keempat, kita orang matematik ini, kita akan nampak pattern. Bila kita nampak pattern, dah kita boleh buat macam-macam. Ini yang ramai guru-guru risau, pemodelan. Pemodelan matematik. Nanti cikgu-cikgu tanya. Habis ini, saya pun tak nak bercakap panjang sangat. Saya nak buka juga soalan nanti. Yang ni kita lebih kurang 1 jam 30 minit. Untuk bersama saya nak bagi, nak rungkai, bagi nampak apa itu topik-topik yang perlu berada di dalam SPM sebenar nanti. Sekurang-kurangnya kita boleh prepare. Dekat anak pelajar kita lebih kurang 85%. Okeylah. Anak 15%, kena study lah. Maksud dia anak-anak pelajar itu kena tahu semua. Itu maksud dia sekurang-kurangnya. Dan untuk pengetahuan cikgu-cikgu juga, dalam pembinaan item ini, mesti mengikut aras. Kita ada aras. Jadi kita nak risau apa?
Aras dah diberi oleh lembaga peperiksaan. 40% rendah. Dia kena ikut aras taksonomi Bloom tersebut. Nanti kita tengok. Okey, ini adalah kemahiran yang akan ditanya dalam soalan-soalan kebat. Sekiranya soalan itu melibatkan soalan aplikasi, ia dikira sebagai soalan kebat lah. Menganalisis, soalan kebat lah. Menilai, mencipta, soalan kebat. Itu yang kita cakap. Soalan kebat ini cikgu jangan risau sangat. Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang itu bila mencakupi 5 ciri item lembaga peperiksaan. Yang panjang tu sebab apa? Cikgu cari sendiri dekat Google. 5 ciri item lembaga kebat lembaga peperiksaan. Cikgu akan nampak. Pertama yang panjang sebab dia melibatkan situasi harian. Bila melibatkan penceritaan, panjanglah. Cikgu cari sendiri. Saya dah bagilah clue tadi. Apa? Situasi harian, soalan berperingkat. Maksud dia bukan TP4 lah, TP5 lah. Maksud dia kalau berperingkat. TP4 masih lagi ni kan. Itu maksud dia kalau kita nak kaitkan bersama dengan BBK. TP3, TP4, TP5. Itu yang cikgu kena kita boleh kaitkan bersama. Maksud dia macam tu. Okey, ini di dalam DSKP. Ini kemahiran berfikir aras tinggi. Kalau cikgu tengok dekat catatan itu ada dia punya membuat dan menentusah konjektor. Apa itu konjektor? Cikgu kena faham. Mengkaji, menghuraikan. Ini semua persoalan-persoalan untuk kebat. Ini semua persoalan-persoalan untuk kebat yang berada di dalam DSKP. Okey, ini sebelum dimasukkan tu kita cakap, kalau cikgu tengok balik UPSR, sepatutnya tahun ini 40%. Tetapi dah dimasukkan. Tinggal ambil HPM saja. 50% item kebat pada tahun ini untuk guru-guru. 50%. Jadi 50% ini kertas 1 dan kertas 2. 50% item kebat tersebut. Perata item kebat dalam peperiksaan. Ini 2021. Kalau cikgu tengok, bagi guru-guru, okey 2020 dia tak nampak. Dia tak nampak kertas. Sebab kertas sulit. Semua dipungut. Bagi guru-guru pemeriksa, mungkin dia nampak. Mana yang 40%-nya? Bukan semua soalan panjang pun. Di situ yang saya cakap tadi, walaupun soalan pendek, ia melibatkan analisis, ia melibatkan sintesis. Ia dikira sebagai item kebat. Ini kita nak tengok format baru. Ini yang kita cakap, bila kita cakap format 2021. Kita still, SPM Matematik still menekankan 2 kertas. Kita still ada 2 kertas. Kertas 1 dan kertas 2. Jadi kertas 1 sama-sama macam format lama. KBSM. 40 soalan. 40 markah. Benda yang sama. Bertulis. Benda yang sama. Tetapi yang membezakan, kita tambah sikit. Dekat jenis item. Bukan setakat objektif aneka pilihan. Ada lagi satu. Aneka gabungan. Yang ni. Aneka gabungan. Kita tambah sikit. Maksud dia jadi macam item sejarah. 1 dan 2, 2 dan 3. A, B, C tersebut kan. Itu aneka gabungan. Dan kita tambah lagi sikit. 15 minit lagi. Kalau sebelum ini untuk pengetahuan guru-guru. Bila kita start 2016, ada soalan panjang-panjang yang melibatkan kebat. Ramai student tak cukup masa. Jadi ini dapatan ini kita cakap juga. Alhamdulillah lembaga peperiksaan tambah untuk format baru ini. Dari 1 jam 15 jadi 1 jam 30 minit. Kita tambah lagi 15 minit. Untuk anak pelajar. Semua kita fight ini sebenarnya untuk anak pelajar kita. Bukan untuk kita. Untuk kita tak ada apa-apa pun. Kita nak dia orang buat dengan betul-betul. Okey. Untuk kertas 2, ini cikgu kena faham.
Yang jenis item ini yang cikgu kena faham. Cikgu kena faham. Cikgu kena kuasai. Apa itu bahagian A, respon terhad? Ayat yang merah ni. Apa itu respon terhad? Respon terhad ini senang saja. Ia berdiri sendiri. Maksud dia, soalan itu kalau kita tanya tentang itulah. 4 markah, 5 markah, 6 markah. Boleh tak ada A dan B? Boleh sebenarnya. Contohnya, untuk pengetahuan cikgu boleh tengok penakulan logik. A, dia akan tanya berkaitan dengan statement. Berdiri sendiri statement tersebut. B, dia akan tanya berkaitan dengan implikasi. Implikasi benda lain. Statement benda lain. Maksudnya terhad terhadap statement, terhad terhadap statement. Implikasi bermaksud boleh sebenarnya. Tetapi ini yang kita kena faham. Apa itu respon terhad? Untuk anak pelajar, dia tak perlu faham. Sebab dia perlu menjawab soalan-soalan tersebut. Okey. Jadi ada 10 soalan, 5 soalan. Semua ada 17 soalan. Kalau sebelum ini, KBSM ada berapa soalan? Ada 16 soalan. Kita jawab 15. Sekarang ini 17 soalan kena jawab 16. Maksud dia, tetapi masa still sama. Adakah KBSM ini unfair? Bermaksud bagi saya, KBSM ini lagi mudah lah. 17 soalan tetapi jawab 16. Sebelum ini 16 soalan jawab 15. Itu kita cakap, kita cut dekat mana? Kita cut dekat bahagian B. Bahagian B ini 45 markah, purata dia 9 markah satu soalan. Dia respon struktur. Terhad. Maksud dia A boleh buat terhad, B boleh buat struktur. Cikgu kena faham apa itu respon struktur. Cikgu boleh tengok. Respon struktur ini seperti soalan nombor 12 KBSM, nombor 13 KBSM, nombor 14. Itu semua soalan respon struktur. Kalau KBSM dulu, ia melibatkan 12 markah. Tetapi bila KSSM ini, purata dia 9 markah. 8 hingga 10 lah. Nak cantik. Itu kita kata, cikgu kena faham. Maksud dia, tapi bahagian A dengan bahagian B melibatkan topikal. Maksud kita tak boleh campur topik-topik lain. Kalau kita nak uji topik operasi set, operasi set sajalah. Kalau kita nak buat terhad, kita buat terhad lah. Kalau kita nak buat struktur, mesti ada anak 1, 2, 3. Itu maksud dia, dia melibatkan stimulus yang sama. Itu respon struktur. Bahagian C, bahagian C ni macam mana? Bahagian C ini respon struktur yang bertema. Kalau dia cerita tema itu berkaitan dengan pembinaan, sampai habis berkaitan dengan pembinaan. Melibatkan topik-topik lain dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Nanti saya akan ulas dekat soalan nanti. Saya akan ulas dekat soalan. Okey, di bawah inilah yang kita cakap, inilah kemahiran-kemahiran kebat yang akan berada di dalam soalan. Maksud dia. Jadi di sini bagi saya untuk format baru ini, untuk cikgu bina item, bagi saya tak ada masalah lah. Kan? Tak susah mana pun. Semua cikgu-cikgu boleh buat. Mungkin dekat C itu perlu sedikit kemahiran. Nanti dia akan nampak yang kreatif, dia boleh, guru-guru boleh buat. Nanti kita akan tunjuk juga soalan-soalan itu. Jadi aras kesukaran. Ini kita cakap. Untuk kertas 1, kalau sebelum ini 532. Jadi bila KSSM ini aras kesukaran dia 60%. 60% ni bersamaan dengan berapa? Dalam kertas 1. Guru mat mesti tahulah 60% adalah 24 soalan. Aras rendah. Maksud dia aras yang majoriti guru boleh, student boleh buat. Bila 60% rendah, cikgu kena faham. Aras ini melibat kohort umur tersebut.
Melihat kohort umur 17. Walaupun aras rendah, kita tak dah tanya 1 tambah 1. Aras rendah kohort umur tersebut. Umur 17, aras rendah umur 17 lah. Itu maksud dia. Okey, bahagian B KSM, lebih kurang bahagian B KBSM. Cikgu boleh tengok balik. Mungkin juga topik-topik itu. Topik-topik itu yang berada. Kita boleh tanya. Tapi tak semestinya di sini tak berulang. Itu cikgu kena faham. Kita boleh guna contohnya kongruen pembesaran dan gabungan pembesaran tersebut. Ia memang berada di bahagian B KBSM. Ia juga boleh dibina di dalam KSSM. Cuma kita cakap ia tak ada macam dulu. Nombor 12 kita dah tahu dah. Nombor 13 kita dah tahu dah. Contoh cikgu tengok graf fungsi tingkatan 2. Mungkin boleh berada. Mungkin dia akan tanya di dalam bahagian A saja. Mungkin ia melibatkan graf fungsi itu tingkatan 2 umur 14. Nak ambil SPM umur 17. Satu jangka masa yang jauh. Mungkin dia akan tanya bahagian A, lukis graf untuk 4 markah. Itu yang kita kata, kita prepare lah. Kita sebagai guru, kita kena prepare. Macam mana? Kan? Sekejap lagi saya akan huraikan. Okey, di sini kita nak tengok contoh item kertas 1. Tak ada apa pun cikgu. Item kertas 1 samalah. Selagi berada di dalam DSKP dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5, kita boleh uji. Tak kisahlah bentuk PY tingkatan 3 ke, asas nombor ke. Tetapi kalau cikgu nak guna juga item-item lama, cikgu kena ubah. Maksudnya ubah sedikit. Sebab kalau dulu kita hanya belajar asas 2, 5, 8, 10. Tetapi item baru ini, KSSM ini, kurikulum baru ini dari asas 2 hingga asas 9. Ubahlah sikit. Sedangkan asas ini benda yang sama saja. Benda yang sama. Okey, ini item-item yang melibatkan matematik konsumer. Cikgu kena cakap item yang membaca itu akan berada di dalam kertas 1, yang mengira akan berada di dalam kertas 2. Mungkin dia nak justifikasi. Ini yang kita akan prepare dekat anak pelajar kita. Ini contoh item kertas 2, bahagian A. Ini yang kita cakap. Ini untuk guru-guru. Untuk SISC Plus, saya pun nampak tadi. Kalau nak panggil panel item untuk daerah, untuk negeri. Ini yang kita nak. Saya explain sikit. Bidang adalah 5 bidang tersebut. Bidang adalah 5 bidang tersebut. Konteks ini adalah tajuk. Konteks adalah tajuk. Ini konstruk. Inilah JSI. Jadual spesifikasi item. Kemahiran apa yang kita nak tanya dalam tajuk matriks itu. Dan arah kesukaran, inilah JSU. Maksud dia, kalau kita nak buat bank soalan, kita guna macam ni. Inilah yang lembaga buat sebenarnya. Dia simpan. Itu dia kalau dia nak tajuk matrik itu kemahiran aplikasi, dia akan keluarkan saja. Dia akan keluarkan. Kalau kita boleh buat macam ni, tetapi cikgu kena faham panel-panel lembaga peperiksaan ini ramai. Jadi okeylah, mereka pun duduk 4 hari. Kebiasaan dia untuk buat item. Lebih kurang 10 soalan ke. Satu orang. Kalau 10 orang, dah 100 soalan. Itu maksud dia. Kalau kita boleh juga follow. Kalau kita nak untuk negeri, kita hanya just buat apa? Minta dekat sekolah-sekolah. Okey, kita bagi JSI, kita bagi JSU, send. Tapi kena bagi tapak dan format dia. Sekejap lagi penat nak apa? Penat nak edit. Kita nak guna times 11, ada bagi times, ada bagi aerial, ada banyak lah. Lepas tu tak cantik lah. Kan? Kena bagi tapak cantik-cantik. Kawasan lukisan dekat mana kita nak lukis. Bermaksud dekat mana kita nak copy.
Itu kena ada perancangan. Kena ada ketua yang boleh fikir ke arah itu. Lepas itu baru kita kumpul sekali, kita bukukan pun okey. Jadi untuk pengetahuan cikgu-cikgu, sebelum saya terlupa, bahasa Melayu di atas, bahasa Inggeris di bawah. Itu maksud dia. Ini contoh item kertas 2. Kemungkinan ini item kertas 2 yang cikgu tanya tadi. Sama macam apa? Macam KBSM. Mungkin. Mungkin. Maksud dia dia boleh buat. Apa itu respons struktur? Respons struktur ini kita menggunakan stimulus yang sama. Kalau kita guna gambar ni, soalan pun based on gambar ni lah. Lukis plan, lukis dongakkan, pepejal, lukis. Ini pun ada cikgu petikai. Sebab apa kalau dulu KBSM 12 markah? Sebab apa KSSM ini tinggal 10? Okey, pemarkahan based on kepada apa? Betapa susahnya untuk student itu melukis. Kalau cikgu tengok, tak susah mana pun. Kalau cikgu tengok balik soalan, tak susah pun. Tak ada pun garis putus-putus. Itu depends kepada pembina item itu untuk letakkan markah. Kalau respons struktur itu purata dia 9 markah. Boleh 8 hingga 10. Itu yang kita cakap. Lembaga tak cakap pun, tapi kita nampak dia punya kecantikan itu. Mungkin cikgu boleh 9 semua. 9 kali 5, 45 markah. Okey. Cikgu juga kena prepare. Bagi saya, apa yang ada di dalam DSKP, contohnya plan dan dongakkan ini. Mungkin kita boleh prepare modul dekat pelajar kita satu-satu. Lukis macam tadi, satu-satu. Macam KBSM lama. Tetapi cikgu jangan tinggal. Ini ada dalam sukatan kita, ada dalam huraian kita. Maksud dia ada dalam DSKP kita. Maksud dia bila ada dalam DSKP kita ini, kita kena prepare. Mungkin dia cakap kita tak nak lah lukis satu-satu, kita nak buat 45 darjah. Cikgu kena faham lah 45 darjah di sukuan pertama, di sukuan keempat, di sukuan ketiga. Cikgu tengok walaupun buku teks banyak menekankan di sukuan keempat dan sukuan ketiga. Sukuan kedua saya tak pernah jumpa lagi kan. Cikgu kena prepare. Maksud dia cikgu kena prepare sebut. Yang ni ada hari tu tanya saya. Di sukuan pertama tak pernah ada pun dalam buku teks. Macam saya cakap, buku teks adalah rujukan sekunder. Cikgu kena tengok dalam DSKP. Ada tak? Apa dia kata dalam DSKP tersebut? Itu yang kita kata untuk guru-guru kena rujuk DSKP. Untuk guru-guru. Kalau dia fit dah lukis dalam sukuan 3 dan 4 saja. Bermaksud sukuan pertama tak boleh ada lah. Itu kita cakap. Kita jangan 100% rujuk buku teks. Buku teks untuk siapa? Untuk pelajar. Cikgu DSKP. Lembaga peperiksaan bina DSKP. Maksud dia kita sebagai guru kita tengok rupanya sukuan pertama ini pun kena ajar. Maksud dia sukuan pertama ini pun kena ajar. Kalau dalam DSKP hard hanya sukuan ketiga dan keempat, tak apalah, tak payah ajarlah. Itu maksud dia. Rujuk DSKP. Okey. Thank you Kak Rohaiza. Alhamdulillah daripada Perak. Ini saya tengok muka macam kenal. Okey, itu baru kita nak tengok contoh item kertas 2 bahagian C. Bahagian C ini sebenarnya yang ramai. Guru-guru. Macam saya cakap, ini kita nak cakap. Kita nak cakap sebab kita banyak dengar. Tapi saya tak pun bercakap sangat. Maksud dia, setengah guru cakap, bahagian C ini pemodelan lah. Okey, bila bahagian C ini kewangan. Ramai cikgu akan cakap macam tu. Yang susah semua letak bahagian C. Payah macam ni.
Dalam pembinaan item, cikgu kena faham. Walaupun dia ada anak A, B, C, D, yang A itu dia akan mengikut aras. Pengetahuan dulu. Dia mana boleh bina item, A itu terus TP5. Itu salah dalam konsep pembinaan item tersebut. Dia bila kata soalan item kertas 2 bahagian C, pemodelan. Dia tak faham pun pemodelan tu apa sebenarnya. Kan? Apa sebenarnya pemodelan? Pandai dia sebut. Item bahagian C, kewangan. Sebenarnya semua itu salah. Dia paling simple saya nak cakap, item bahagian C ini minimum. Saya tulis sini. Minimum 2 bidang. 2 bidang berbeza. Dan minimum 2 tajuk dari tingkatan berbeza. Maksud dia di situ. Minimum. Boleh tak 3 bidang? Boleh. 4 bidang? Boleh. Tajuk pun sama. Itu kita kata kena faham bidang tadi. Kita dah buat bidang matematik discrete. Okey, satu bidang yang A. Yang B kita buat bidang statistik dan kebarangkalian. Memenuhi. Tetapi cikgu kena faham juga. Bagilah banyak sikit. Kita tak nak bidang A itu 8 markah. Bidang B 7 markah. Dekat sini pun akan ada isu. Kalau cikgu kecil-kecilkan, okey. Maksud dia kalau dia salah. Yang pertama, bidang tu dia tak faham. Dia akan burn 8 markah. Itu pun kena fikir. Benda ini pun kita kena fikir. Maksud dia, bila kita buat soalan itu, kalau budak ni tak boleh tajuk ini. Kita buat tajuk ini. Dia akan hilang semua markah. Itu pun yang kita tak nak. Maksud dia, itulah sebagai panel pembina daerah ke, untuk percubaan, untuk sekolah. Maksud dia memang kita kena fikirlah benda-benda itu. Nanti nak benda-benda itu, kita buat lain. Macam mana nak bina item pula. Itu maksud dia. Okey, kita nak tengok yang lembaga keluarkan. Ini kita kata item respons struktur yang melibatkan tema. Ni dia cerita pasal jual donat ya. Akan cerita jual donat itu sampai habis. Cerita pasal donat itu sampai habis. Kita nak tengok. Ini melibatkan stimulus. Kita nak tengok soalan A. Soalan A ni apa dia? Berdasarkan jadual 1, nyatakan mood. Min. Mood dan min ini tingkatan berapa? Saya nak tanya. Mood dan min ini tingkatan berapa? Ada nak tulis kat sini? Tulis dekat chat tengok. Mood dan min ini tingkatan berapa? Tajuk apa? Bidang apa? Lambat sikit. Bolehkah cikgu mood dan min ini tingkatan berapa? Saya nak tunggu Ustaz. Tak jawab lagi. Dia lambat sikit. Bila melibatkan streamyard ini, dia lambat berapa saat. Okey. Guru-guru. Boleh tulis dekat chat. Saya tak dapat baca lagi ni. Okey, tingkatan 1. Takkan mood dengan min tingkatan 1. Mood dan min adalah tingkatan 2. Tingkatan 1 pengendalian data. Kita dah tahu dah tingkatan 2. Okey. Dalam dia bukan statistik, dia bukan nama statistik. Sukatan kecenderungan memusat. Bidang statistik dan kebarangkalian. Itu dah tulis. Alhamdulillah. Maksud dia. Kan? SKM kan? Mood min. Okey, tak apa. Maksud dia dekat sini bidang dah ada satu dah. Stat dan kebarangkalian. Okey, settle. Sekurang-kurangnya 2 bidang dari 2 tingkatan berbeza. Itu saja. Sekejap no, ada yang kata pusing. Saya tak nak share dah. Ini saya nak tengok. Okey, masih lagi clear. Dekat YouTube pusing-pusing lagi. Saya dah stop dah sharing. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu.
Saya dah stop dah sharing. Untuk pengetahuan cikgu, cikgu kena faham. Bila kita cakap apa? Bila kita cakap bahagian C, 2 bidang minimum dan 2 tingkatan berbeza minimum. Itu untuk cikgu faham. Jom kita tengok macam mana saya nak tengok, macam mana kita nak prepare untuk anak pelajar kita. Lepas ini saya akan buka soalan. Clear. Alhamdulillah Cikgu Mahani. Alhamdulillah clear. Kita nak tengok satu lagi. Macam mana kita nak prepare untuk anak pelajar kita. Itu yang paling penting. Saya nak share sikit. Okey, saya harap ini cikgu tengok macam mana saya buat. Maksud dia, pertama sekali untuk cikgu-cikgu faham, kita sebenarnya ada 53 topik. Kita ada 53 topik. Okey sahabat saya, alhamdulillah jelas. Jelas. Boleh nampak tak ni? Slide. Bukan slide ni. Ini paparan yang saya buat. Okey, kita ada 53 topik cikgu. Kita ada 53 topik dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Ini yang kita nak rungkai. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu. Kalau saya tanya tadi pun tak ada siapa boleh jawab pun. Berapa peratus topik dalam nombor dan operasi, dalam statistik dan kebarangkalian. Berapa persen? Ini topik saja cikgu. Ini topik saya perbesar sikit. Ada kata tak jelas. Tak nampak halui. Halui kita perbesar sikit. Kita buat dia. Kan? Okey. Ini topik. Apa pun. Tak berapa jelas. Kelabu. Nak buat macam mana lagi ni? Kita perbesar lagi. Tak clear juga. Ni clear sikit kot. Okey. Tak clear lagi. Kita perbesar lagi. Sampai clear. Ini dah nampak dah. Okey. Ini yang kita cakap. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu, inilah topik-topik yang berada dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Ini yang tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Bermaksud kita ada 53 topik. Jadi macam mana? Macam mana kita nak buat? Maksud dia. Macam mana kita nak prepare? Adakah kita nak kena buat recall dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5 untuk anak pelajar kita? Untuk kertas 2. Maksud dia di situ. Maksud dia di situ. Jadi di sini untuk pengetahuan cikgu-cikgu, kita tengok, kita view, kita rungkai sikit. Berapa sebenarnya nombor dan operasi ini? Nombor dan operasi ini untuk pengetahuan cikgu ada 21%. Ada 21%. Ini antara tajuk-tajuk dia ni, nombor dan operasi ni. Di sini. Untuk kalau orang tanya, agak-agak 5 bidang itu nombor operasi ada berapa persen? Cikgu-cikgu tengok. Ada 21%. Kita sebenarnya kalau kita tengok balik, bidang kita ini menjurus ke arah tim dan pisau. Itu yang kalau kita tengok balik memang ke arah itu. Kita tengok pula statistik dan kebarangkalian. Ada berapa peratus? Sikit saja sebenarnya statistik. Ada 11%. Ada 11%. Statistik dan kebarangkalian. Ada 11%. Kalau kita tengok matematik diskrit, ada berapa persen? Matematik diskrit paling sikit. Dalam soalan kita, dalam kita punya topik, hanya ada 8% saja. Kita
kita hanya ada 8% saja. Itu maksud dia. Jadi kita tengok algebra. Yang banyak sekali adalah perkaitan algebra. Perkaitan algebra ini ada 32%. Ada 32%. Di sini ada pemodelan matematik. Maksud dia. Di sini topik-topik yang cikgu kena tahu. Bermaksud bidang ini samalah. Macam saya cakap tadi. Kan? Bidang-bidang ini kita boleh modularkan sekali. Maksud dia di situ. Dan last sekali yang paling banyak yang inilah. Topik ini yang paling banyak. 32%. Yang sebenarnya student kena faham. Dan last sekali sukatan. Sukatan ini pun banyak juga cikgu. 28%. Sukatan ini pun 28%. Dua ini pun banyak. Ini yang ada di dalam dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Tapi macam mana pula kita nak prepare untuk anak pelajar kita? Itu yang kita kena faham itu. Macam mana untuk kita prepare untuk anak pelajar kita? Okey, kalau saya akan buat macam ni cikgu. Okey. Ini cikgu tengok elok-elok. Okey, ini antara topik-topik yang favorite. Dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5, inilah topik-topik yang favorite. Yang pernah berada di dalam mana? Di dalam soalan KBSM. Yang pernah berada di dalam soalan KBSM. Persamaan linear, bulatan, bentuk. InsyaAllah benda ini juga akan berada di dalam soalan-soalan KSSM. Kita kena pandai saja. Sebab dia kata tak berulang. Mungkin tahun ini ada persamaan linear. Mungkin tahun ini ada bentuk geometri. Mungkin ada graf fungsi. Macam saya cakap tadi, graf fungsi itu mungkin kita boleh lukis saja. Mungkin boleh sehingga 9 markah. Itu maksudnya. Plan dorakan. Mungkin boleh ditanya satu-satu. Mungkin boleh ditanya sehingga 45 darjah itu. Ini cikgu kena buat. Buat yang ni dulu kita prepare. Sukatan serakan data terkumpul, kongruen, mungkin berada bahagian B. Sukatan serakan bahagian B. Ketaksamaan linear mungkin boleh berada graf gerakan. Kita pilih. Itu dia. Lepas itu baru kita pergi tajuk baru. Ini tajuk baru. Okey, ini tajuk baru. Baru kita masuk tajuk baru. Bila kita masuk tajuk baru ini, kita kena masuk sekali lah. 17 soalan tadi, dekat mana kita nak pilih? Barulah, ini yang saya buat set. Baru kita keluarkan set. Macam ni. Kita nak respon terhad, persamaan linear, kebarangkalian mudah. Baru di sini kita buat JSU. Kita nak apa? Atas apa? Rendah, sederhana, tinggi. Itu yang kita kata, benda-benda ini yang kita kena buat. Cikgu kena buat benda-benda macam ni. Untuk prepare dengan anak pelajar cikgu. Mohon share pecahan tajuk. Saya dah share dah kat sini cikgu. Ini tajuk-tajuk baru. Ini tajuk-tajuk yang pernah berada di dalam KBSM. Itu yang kita cakap, kita dah share dah. Nanti cikgu boleh tengok balik YouTube ini. Ini kita share. Kemungkinan di dalam 80% boleh berada. Lepas itu cikgu kena faham. Mungkin tajuk-tajuk pencilan. Bagi saya tajuk-tajuk yang selama ini tak pernah berada dalam KBSM. Tapi kita boleh buat respon terhad. Contohnya macam locus. Locus pun pernah berada di dalam PMR. Boleh ditanya. Mungkin cikgu cari lagi tajuk-tajuk lain. Kalau nak semua, kena tanya lembaga peperiksaan lah. Memang kita tak ada pencilan hari itu.
Maksudnya kita tak ada huraian, kita tak ada membincangkan. Hanya dicakap dari skop tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Itu saja dicakap. Yang lain tak ada apa lah. Yang lain kita buat andaian sendirilah. Kita buat andaian sendiri. Saya rasa cikgu clear kot. Yang cikgu perlu buat, pertama, cikgu keluarkan. Cikgu keluarkan tajuk-tajuk KBSM yang pernah berada dalam kertas 2. Next, cikgu ambillah tajuk-tajuk baru. Lepas tu carilah 2-3 topik lagi. Carilah 2-3 topik lagi. Itu saja. Ada soalan cikgu? Boleh tanya soalan? Boleh tanya soalan? Boleh tanya soalan cikgu? Cikgu boleh tanya soalan. Ramai ni. Saya Okey, nak baca. soalan. Kita tengah tengok belum ada soalan, tetapi apa yang kita dapat rungkaikan kan hari ni, kita dah tahu beberapa magic number. Betul tak Cikgu Ku Hasizam? Ya. Saya nak rungkaikan Maksud dia, sekarang. di sini pun ada tanya. Mungkin tak soalan kertas 2 KBSM keluar dalam kertas 1 KSSM? Mungkin. Sebab dia dah cakap skop dia dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Ya, itulah skop dia magic tingkatan number 1 tu. hingga tingkatan 5 5. Itu yang kita cakap itu. Pecahan tajuk PDF. Ini saya yang buat cikgu. Kan? Cikgu saya dah bagi dah tadi dekat cikgu. Bagi cikgu clear. Pertama, cikgu keluarkan tajuk-tajuk KBSM kertas 2. Selepas itu, cikgu tambah dengan tajuk-tajuk baru. Dari segi matematik konsumer, rangkaian dalam teori graf, pemodelan. Itu tajuk-tajuk baru. Cikgu tambahlah. Kan? Lepas itu, cikgu tambah lagi. Kemungkinan ada tajuk-tajuk pencilan lagi. Macam saya cakap locus, kemungkinan. Kan? Mungkin tajuk-tajuk mana lagi yang kita boleh buat. Ini kita prepare. Cikgu kalau nak betul sebiji macam lembaga peperiksaan, cikgu tengok nanti bulan 3. Bulan 3 nanti cikgu keluarkan balik. Itu maksud dia. Nah? Okey, Cikgu Ku Hasizam. Cikgu Ku. Ya. Kita ada satu soalan daripada Abid Ash. Mungkin cikgu kot ni rasanya. Dia nak tanya cara pemakahan sama ke dengan format KBSM. Okey, dia tanya Cara bagi saya, ini my view. Bagi saya lah. Bagi saya sama saja. Format pemakahan tetap sama. Maksud dia dekat mana student buat akan ada markah. Macam ni tanya percukaian, tanya insurans, macam mana formula, semua ada formula insya-Allah. Insya-Allah akan ada formula-formula yang besar lah. Formula-formula yang kecil itu kemungkinan berada di dalam soalan. Kemungkinan budak kena ingat lah. Contoh macam insurans untuk Semenanjung RM26. Untuk Sabah Sarawak RM20.30. Itu kemungkinan kena ingat lah. Kan? Itu kemungkinan kena ingat. Itu locus banyak disebut. Itu saya hanya buat andaian. Kan? Sebab saya tengok soalan PMR, saya tengok soalan-soalan yang melibatkan respon terhad. Saya buat andaian lah. Sebab locus pun kita boleh buat sehingga 4 markah, sehingga 3 markah. Maksud dia. Itu belum saya sebut yang lain lagi. Kan? Saya buat andaian. Itu yang kita nak, cikgu pun buat andaian macam tu. Mungkin yang mana lagi cikgu boleh buat, satu soalan itu 3-4 markah. Cikgu prepare lah. Tapi kalau saya prepare macam saya cakap tadi lah. Saya akan prepare KBSM. Saya akan prepare soalan tajuk-tajuk baru. Insurans saya akan prepare. Saya akan prepare percukaian. Macam graf fungsi. Bahagian D tu tak ada dah cikgu. Bahagian D mungkin kita tak tanya. Kita kena tengok di SKP lah. Kita kena tengok di SKP untuk Cikgu Nur Azlina. Soalan D, bina garis baru.
Kalau tak ada dalam JSKP, dalam buku teks pun saya tengok tak ada lah kot. Kan? Cantik lah. Okey sahabat saya. Sir Fakri. Alhamdulillah dari Negeri Sembilan. Ini bukan kaleng-kaleng ni duduk. Kak Syomiyati dari Sarawak. Dulu duduk Kedah. Allah pergi Sarawak dah. Okey. Kak Syomi. Ini saya tahu ramai akan tanya bab 8. Cikgu kena faham. Bab 8 ini melibatkan masalah dunia sebenar. Bila melibatkan masalah dunia sebenar ini, melibatkan soalan respon terbuka. Kalau kita sembang tadi tak ada pun saya sebut respon terbuka. Saya hanya sebut berkaitan dengan respon terhad, respon struktur. Ada tak respon terbuka? Bila soalan melibatkan dunia sebenar ini, kemungkinan soalan itu tiada. Tetapi boleh tak ditanya? Boleh. Macam saya cakap, soalan-soalan ini sekiranya berada di dalam DSKP. Sekiranya berada di dalam DSKP, insya-Allah lembaga peperiksaan boleh tanya. Itu maksud dia. Jadual cukai apa semua ada. Budak tak payah ingat cikgu. Jenuh nak ingat. Kita suruh cikgu ingat pun cikgu tak ingat. Cikgu nak suruh budak ingat lagi. Itu maksud dia. Maksud dia, yang mana jadual cukai, jadual tarif, insurans tersebut, semua tak payah hafal. Okey, kita bagi semua. Jangan risau. Yang penting budak kita jawab saja. Ada lagi soalan cikgu? Kas, boleh tanya lah, ambil peluang ni untuk tanya. Kita dah panggil memang Sifu yang memang dalam siput apa? Siput. ke mungkin cikgu boleh, cikgu ku nak share sikit ke contoh set soalan daripada bahagian A, B, C secara overview ke? Mungkin ke? Okey, sepatutnya set-set soalan itu untuk pengetahuan Cikgu Farah, lembaga peperiksaan dah masuk dah di dalam dia punya web. Cikgu boleh buka. Penyebaran tu. Waktu penyebaran dan sekarang ini pun ada. Mungkin ada Q&A terbaru ke macam mana ke. Saya pun lama dah tak buka. Kan? Format cukaian kewangan perlu hafal. Tak perlu hafal cikgu. Cikgu tak perlu hafal. Budak buat saja. Ya, betul. Dia kena tahu buat. Macam insurans dia kena tahu apa itu premium asas. Mungkin kita akan bagi yang terbaik untuk pelajar. Mungkin dalam table, budak kira sahaja. Macam mana? Kan? Rumus diberi. Ya. Muka surat 2, 3, 4, insya-Allah ada rumus. Okey, ada soalan lagi? Rakan-rakan yang berada atas talian. Okay, boleh ambil peluang ya untuk tanya sebab kita nak rungkai betul-betul. Cikgu Rosmaliza. Respon terbuka ini kalau cikgu baca balik di dalam buku teks pun ada. Sebab ia melibatkan pemikiran yang berbeza. Bila melibatkan pemikiran yang berbeza, jawapan dia banyak. Sekiranya selari dengan kajian tersebut, dikira betul lah. Cikgu-cikgu jangan risau. Okey, terima kasih. Boleh dah. Rumus ada cikgu, jangan risau. 14 kali 2. Tu dia cakap pasal rumus tu. Itulah Okay, sebab rasanya memang kita memang perlu banyak lagi pendedahan cikgu kan. Sebab benda ni KSSM kan ni tahun pertama sebenarnya kan, tahun pertama. InsyaAllah lah cikgu jangan risau. Okay, sebab kita dah ada dah beberapa tahun cikgu Farah. Bila naik tahun ketiga, tahun keempat kita dah nampak pattern semua, cikgu tak risau dah. Kan? Tahun pertama biasa. Betul. Okay, dengarlah cikgu cakap cikgu Pak Ku memang senang, tak ada masalah sebab kita dah ada dah. Tak ada masalah semua kita buat dia. Sebelah tangan tu dah ada dah topik lama kan cikgu Ku, sebelah tangan dah ada topik lama dah. Itu sebab kita kena faham. Silibus kita based on had lama pun. Cuma kita tambah topik-topik baru dan kita akan buang. Okay no? Tapi cikgu matematik semua kena tahulah magic number ni dalam matematik. Saya dapat rungkaikan sekarang. Jadi tu dah sebut tadi, kita kena ingat 53 topik tu. 53 topik. 53 topik dekat mana kita nak buat huraian.
Kan? Itu magic Saya salah. suka benda-benda ini. Kalau Cikgu Farah ingat, kita biasa ditanya oleh mantan pengarah Kedah. Ada berapa soalan tingkatan 1 dalam buku teks. Saya pun sampai sekarang ada fikir. Maksudnya di sini saya tanya cikgu-cikgu juga pula. Ada berapa topik? Ada berapa persen? Ya, Maksudnya. betul. Dah dihuraikan tadi oleh Cikgu Puhasizam ya. Untuk bahagian statistik berapa persen, okay, untuk matematik diskrit berapa persen, perkaitan algebra, semua lengkap Cikgu Okey, Muhammad Alhamdulillah. Zaki. Saya ada make up sikit Cikgu Muhammad Zaki. Ada rahsia. Ni kawan juga ni. Okey, saya rasa macam saya cakap tadi, insya-Allah cikgu boleh prepare untuk anak pelajar cikgu. Ada apa pun yang susah sangat kalau kita tengok balik. Cuma kita pandai, kita kena pandai. Contohnya macam persamaan linear serentak. Kita ajar bersama dengan penyelesaian kaedah matriks. Maksudnya dekat matrik itu pun tingkatan 5, kita cover balik yang tingkatan 1 dan 2. Itu kita cakap, kita kena bijak. Ni pemodelan. Siapa tanya lagi? Pemodelan ini sebenarnya macam saya cakap soalan boleh buat. Macam saya cakap paling simple, apa yang berada di dalam DSKP akan boleh ditanya dalam peperiksaan. Boleh nak? Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi. Cikgu Muhammad Hafiz. Cikgu Muhammad Rizwan. Mai ada piano apa di rumah ni. Ada lagi tak soalan? Sampai Sahabat-sahabat. dekat sini. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Saya serahkan dekat Cikgu Farah. Okay, terima kasih Cikgu Ku Haslizam bin Ku Azmi. Okay, kita datangkan khas daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Permatang Bonglai Jitra. Okay, Cikgu Kuzam ni dia dikenali dengan nama Cikgu Pak Ku. Ataupun kita panggil dia Cikgu Ku lah. Okay, sangat banyaklah pengalaman, sangat banyak ilmu, sangat banyak amalan-amalan terbaik yang Cikgu Ku telah laksanakan dalam bidang matematik. Okay, amnya dan khususnya. Okay, diharapkan perkongsian sebentar tadi dapat merungkai permasalahan para guru dan boleh jadikan panduan kepada kita untuk melaksanakan serta mempersiapkan diri kita untuk lebih cakna akan perubahan yang berlaku dalam format baru KSSM Matematik SPM 2021. Okay, sebelum kita mengakhiri program, kru ada menayangkan QR code ataupun cikgu-cikgu ataupun pelajar yang mengikuti pada hari ini boleh memasukkan link kehadiran dan akan diberikan sijil dan bolehlah scan QR code yang tertera. Okay, QR code yang tertera seperti yang tertera. Okay, jadi mohon ampun dan maaf segala kelemahan itu daripada pihak kami dan terima kasih kepada semua yang sudi bersama-sama untuk program yang telah kita jalankan pada petang ini dan diharapkan semua dapat maklumlah tentang apa yang perlu kita laksanakan dalam format baharu KSSM Matematik 2021. Okey, jadi saya Cikgu Farah Haira binti Idris. Mohon ampun dan maaf daripada semua kru di balik tabir dan terima kasih kepada USTP iaitu Unit Sumber Teknologi Pendidikan dan kru di balik tabir. Mohon ampun dan maaf sekali lagi dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di program-program akan datang. Cikgu boleh cadangkan ataupun boleh beri pandangan di ruangan komen. Mungkin ada permintaan daripada rakan-rakan guru, perlukan apa? Perlukan kita nak buat apa lagi kan cikgu kan? Mungkin kadang-kadang kita tak nampak benda ni. Harap guru-guru yang dapat bagi pandangan ataupun cadangan, mungkin kita boleh buat perkongsian yang akan datang. Untuk kita belajar aplikasikan untuk guru-guru matematik. Okay, saya rasa mungkin kita akan buatlah di waktu akan datang. Okay, sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okay, Cikguku, terima kasih. Okay, mohon ampun yang Sama-sama, maaf insyaAllah jumpa lagi. Baik, Jumpa lagi. insyaAllah. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Okay.